Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini kita ingin bincang ataupun kita ingin ulaskan satu isu yang sedang hangat sekarang, yaitu pindaan perlembagaan yang dibangkitkan oleh DAP dan bagaimana Parti Bersatu melihat perkara ini sebagai satu ancaman besar terhadap hak Melayu, kedudukan Islam, dan institusi Raja-Raja Melayu. Tetapi tunggu dulu, adakah benar DAP mahu mengubah segala-galanya? Atau ini adalah satu taktik politik biasa yang menjelang pilihan raya? Kita kupas satu persatu dan di hujung video nanti akan ada persoalan kontroversi yang pasti akan buat Anda berpikir tentang masa depan negara kita. Jadi teruskan menonton video sampai habis. Baiklah, baru-baru ini Ketua Bersatu bahagian Port Dickson, Cikgu Bad atau nama sebenarnya Badrul Hisham Syaharin, telah mengeluarkan kenyataan tegas yang mencetuskan perdebatan ramai. Beliau mendakwa bahwa DAP sedang mengambil langkah pertama untuk mengubah perlembagaan persekutuan apabila parti itu mencadangkan agar jawatan Perdana Menteri dihadkan kepada hanya 2 penggal ataupun 10 tahun sahaja. Pada permukaan, cadangan itu nampak seperti satu langkah reformasi. Tetapi menurut Cikgu Bad, ini sebenarnya adalah satu isyarat yang sangat bahaya. Cikgu Bad kata lagi kalau DAP sudah boleh mendorong kerajaan untuk pindah perlembagaan dalam hal jawatan Perdana Menteri, maka tidak mustahil mereka akan minta pindaan dalam perkara-perkara lain yang lebih sensitif seperti kedudukan Raja-Raja Melayu, hak istimewa orang Bumiputra, dan juga status Islam sebagai agama persekutuan. Beliau mempersoalkan adakah kita semua sudah bersedia kalau tiba-tiba DAP mula mencabar asas-asas negara ini. Tambahnya lagi, cadangan DAP itu menunjukkan bahwa parti tersebut sebenarnya mempunyai kuasa besar di dalam kerajaan sekarang sampai boleh menentukan arah tuju pentadbiran. Dan dalam masa yang sama beliau menyindir UMNO dan parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan sebagai boneka karena menurut beliau DAP kini adalah parti paling dominan. Nah, ini bukan satu tuduhan yang biasa-biasa. Ini bukan sekadar kritik, tapi satu dakwaan bahwa DAP sedang mengawal kerajaan dari belakang tabir. Tapi itu belum habis lagi, sebab Cikgu Bad juga mengingatkan kita tentang satu lagi isu penting yang dulu dijadikan janji manis oleh Pakatan Harapan semasa kempen PRU 14. Pada masa itu, mereka janji Perdana Menteri tidak boleh pegang jawatan lain, terutamanya Menteri Keuangan. Kenapa? Sebab mereka guna contoh zaman pemerintahan Datuk Seri Najib Razak, di mana jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dipegang oleh orang yang sama. Dan ini dikatakan membuka ruang kepada salah guna kuasa. Pada masa itu, Rafizi Ramli sendiri cuba bawa usul untuk ubah perlembagaan supaya hal ini tidak berlaku, tetapi tidak berjaya. Tetapi sekarang selepas Pakatan Harapan berkuasa, janji itu entah lesap kemana. Dan itulah yang Cikgu Bad gelar sebagai kemunafikan politik. Dan kata manifesto itu semuanya ketimbang. Kamu tahu kan apa itu ketimbang? Satu istilah yang bermaksud kencing tipu sembang kosong. Bagi beliau, kalau betul DAP mahu reformasi, kenapa tidak mulakan dengan perkara yang mereka sendiri janji dahulu? Kenapa tiba-tiba mencadangkan had masa Perdana Menteri, tetapi biarkan PM pegang jawatan penting lain seperti Menteri Keuangan? Lebih jauh lagi, Cikgu Bad juga menyuarakan kebimbangan tentang kemungkinan berlaku persempadanan semula kawasan pilihan raya. Beliau kata kalau ini berlaku dan DAP masih berkuasa, parti itu dijangka akan dapat lebih banyak kerusi dan kuasa mereka akan bertambah kuat.
Katanya ini bukan teori konspirasi, tetapi realiti politik yang perlu kita paham dari sekarang. Sebab itu, beliau mendesak agar rakyat, terutamanya orang Melayu dan Bumi Putra, perlu menjadi lebih berwaspada. Beliau turut menyatakan bahwa beliau sebenarnya bersetuju dengan cadangan menghadkan jawatan Perdana Menteri kepada dua penggal, tetapi dengan syarat ia perlulah diperluaskan kepada larangan memegang jawatan lain seperti Menteri Keuangan dan juga disertakan klausa jelas dalam perlembagaan yang menyebut hanya orang Melayu, Islam, dan pribumi sahaja layak jadi Perdana Menteri. Menurut beliau ini penting demi menjaga kestabilan politik, menghormati semangat kontrak sosial, dan mengekalkan formula keharmonian yang menjadi asas pembentukan Malaysia sejak 1957. Nah, apakah pendapat pendengar-pendengar semua di luar sana? Adakah kamu setuju dengan klausa tambahan yang dinyatakan oleh Cikgu Bad itu? Coba kongsikan apa pendapat kamu. Baiklah, sekarang kita berhenti sekejap dan pikir bersama-sama. Adakah ini satu langkah melindungi kepentingan negara ataupun satu bentuk politik identiti yang semakin sempit? Adakah cadangan Cikgu Bad ini berasas ataupun sekadar retorik politik untuk membakar semangat penyokong menjelang pilihan raya yang akan datang nanti? Sebenarnya kalau kita tengok balik sejarah, cadangan had masa jawatan Perdana Menteri ini pernah disuarakan sejak era reformasi lagi. Malah ramai rakyat menyokong ide ini sebagai satu cara untuk elakkan ketirisan kuasa dan juga amalan kronisme. Anthony Locke dari DAP hanya mengangkat semula isu ini dan secara teknikalnya ia tidak melibatkan perubahan kepada perkara-perkara sensitif di dalam perlembagaan seperti Islam ataupun hak istimewa orang Melayu. Tetapi itulah dia, persepsi rakyat ini sangat berbeza-beza. Dan di dalam politik, persepsi kadang-kadang lebih kuat dari realiti itu sendiri. Dan bila bersatu bangkit menyuarakan kebimbangan ini bukanlah hanya tentang satu usul. Ia tentang kepercayaan, ketakutan, dan juga kecurigaan terhadap agenda tersembunyi. Kita tahu di dalam sejarah politik Malaysia, isu 3R ataupun raja, agama, dan kaum sering menjadi alat untuk mobilisasi sokongan. Tetapi sejauh manakah kebenarannya pada kali ini? Jadi sekarang saya ingin lontarkan beberapa persoalan panas kepada Anda semua. Betulkah DAP sedang cuba mengambil alih hala tuju negara ini dengan cara yang halus? Atau adakah ini hanya naratif yang dibina oleh pembangkang untuk kekalkan sokongan akar umbi Melayu yang semakin terhakis? Dan satu lagi persoalan yang paling besar, patutkah perlembagaan kita dipindah untuk menyatakan dengan jelas bahawa hanya orang Melayu Islam sahaja yang boleh menjadi Perdana Menteri? Kalau kita benarkan ini berlaku, adakah ia akan memperkukuhkan kestabilan ataupun akan membuka ruang kepada diskriminasi yang lebih tersusun? Apa jadi dengan prinsip meritokrasi dan keterangkuman yang selama ini dilaung-laungkan oleh semua pihak? Dan dalam soal ini, adakah benar UMNO kini sekadar menjadi pak turut di dalam kerajaan? Adakah mereka hilang taring dan arah sampai membiarkan DAP menguasai naratif dan juga dasar negara? Saya tahu soalan-soalan ini memang agak berat, tetapi itulah yang kita perlu bincangkan secara matang sebagai rakyat Malaysia. Kita tidak boleh terus bergantung kepada emosi dan juga sentimen. Kita kena lihat fakta, sejarah, dan juga masa depan. Jadi apakah pandangan Anda semua? Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan Cikgu Bad? Atau Anda merasakan ini hanya satu lagi helah politik untuk menakut-nakutkan rakyat?
Baiklah, tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk tekan like, share video ini dan juga subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan, analisis dan perbincangan kritikal yang tidak disaring oleh media arus perdana. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih karena menonton. Kita jumpa lagi di dalam episode yang akan datang. Ingat semua kawan-kawan, jangan diam bila hak Anda dipersoal, tetapi jangan juga mudah terpedaya dengan permainan politik. Kita nilai, kita pikir, dan kita tentukan masa depan negara bersama. Salam sejahtera semua dan salam hormat.